118 adalah sebuah menara bertingkatan baru Malaysia dengan 118 tingkat dan ketinggian minimum 635 meter. Oh my God. Ia bakal menjadi bangunan tertinggi di Malaysia, tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia, hanya di belakang Burj Khalifa, Dubai. Ia juga bakal menyandang rekod sebagai bangunan pertama di Asia Tenggara yang mencapai 100 tingkat dan bangunan pertama dengan struktur ketinggian yang mencecah paras 600 meter. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Jadi bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan ya, video kali ini masih requestan teman-teman juga cuy ya. Masih requestan teman-teman dan mohon maaf banget untuk 2 hari ini, 2 hari 3 hari kita nggak ngereak ya cuy ya, karena kebetulan 3 hari ini saya lagi lagi membantu atau menghadiri ya pernikahan adik saya atau kawinan adik saya cuy ya. Jadi mohon maaf banget kalau banyak video-video yang saya lewatkan cuy. Oke, dan suasana sekarang sudah malam dan banyak bunyi-bunyi jangkrik cuy ya. Ya saya masih di kampung dan beginilah suasana di kampung saya kalau malam cuy. Di sini saya nggak menggunakan peredam suara atau nggak ada ruangan yang bisa meredam suara dari luar cuy. Jadi hampir semua yang ada di luar ini kedengaran cuy, terutama jangkrik ini cuy. Dan oke, kita kembali ke topiknya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video, yang mana video ini seperti biasa requestan teman-teman ya, yang mengirimkan saya linknya itu dari teman kita di Instagram yang bernama, yang pertama nama nama Instagramnya itu adalah Dani. Oke, Dani, dan yang kedua namanya Kukil, dan yang ketiga namanya Khairul Lejam 93. Oke, dan videonya langsung saya buka cuy ya. Dan judul videonya sendiri itu adalah 10 bangunan pencakar langit tinggi di Malaysia dalam pembinaan. Tunggu saya baca ulang nih. 10 bangunan pencakar langit tinggi di Malaysia dalam pembinaan. Mungkin maksudnya pembinaan ini tuh sementara sementara dibuat gitu ya, sementara dirancang atau gimana cuy ya. Di sini tulisannya pembinaan. Oke, dan tanpa banyak basa-basi, jom kita tengok videonya. Videonya udah siap dan 3, 2, 1. Tahukah anda, Malaysia merupakan antara salah sebuah negara yang sangat agresif dalam pembinaan bangunan-bangunan pencakar langit. Pada tahun 1998, sejarah baru tercipta apabila menara berkembar Petronas dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia pada abad ke-20. Tunggu. Oh, pernah ya? Tunggu, saya dengar dulu, ini terlalu cepat cara bicaranya cuy. Apabila menara berkembar Petronas dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia pada abad ke-20. Abad ke-20. Wow. Ini menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang berjaya merampas dominasi Amerika Syarikat dalam pembinaan bangunan tertinggi, sekaligus meletakkan negara Malaysia di peta dunia. Kini, legasi itu diteruskan lagi dengan pembinaan beberapa pencakar langit baru yang akan menghiasi latar langit bandaraya. Untuk video ini, kami mempersembahkan kepada anda 10 pencakar langit di Malaysia yang sedang rancak dibina. Oke, 10 pencakar langit ya. Jangan lupa subscribe channel Skyscrapers MY kerana setiap... Nah, buat teman-teman ingin melihat original videonya, saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe juga ya channelnya. Setiap kali anda subscribe, seekor monyet di hutan akan ketawa dengan riang. 10. Montiara. Arte, tunggu, kita baca Arte Montiara. Oke. Arte Montiara adalah sebuah kediaman servis yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian yang berbeza. Menara tertingginya memiliki... Bukannya ini udah dibangun gitu? Saya kayak pernah lihat
di reaction saya sebelumnya kayaknya. 52 tingkat dengan ketinggian sekitar 230 meter. Ia terletak di persiaran Dutamas Kuala Lumpur dan berada di dalam lingkungan kawasan pembangunan KL Metropolis. Langsung gatal kepala gue je. Dibangunkan oleh pemaju tempatan Nus Metro Group dan direka oleh Spark Architects dari Singapura. Ia menawarkan konsep rekaan kediaman moden yang menerapkan gaya hidup Perancis dan tema retro yang selalunya hanya dijumpai pada private clubhouse. Mungkin tertanya-tanya apakah signifikan seni bina bangunan ini yang mempunyai corak lingkaran gelung di sekelilingnya. Sekilas pandang nampak macam karipak pusing. Tetapi kayak karipak pusing. Corak cap jari peneraju kepada projek ini sendiri iaitu Encik Thomas Chan. Okey. Kayak sidik jari cuy. Siap pada tahun 2020 dan akan menjadi bangunan ke-34 tertinggi di Malaysia. 9. Affin Bank TRX. Apa tu? Affin Bank TRX. Affin Bank TRX adalah sebuah bangunan pejabat grade A 47 tingkat dengan ketinggian 233 meter. Bangunan kantoran ya, pejabat. 1.25 ekar di kawasan pembangunan Tun Razak Exchange. Sementara dibangun je. Ia bakal menempatkan ibu pejabat baru bagi Affin Bank. Lokasi bangunan ini sangat strategik kerana ia terletak di dalam kawasan pembangunan TRX yang bakal menjadi pusat kewangan dan komersial yang terbesar di Malaysia. Wah. Rekaan Affin Bank TRX yang berfasad biru ini mencerminkan imej dan visi Affin Bank selaku entiti perbankan tanpa sempadan. Kedudukannya yang bersebelahan Menara Exchange 106 membuatkan ia mudah dilihat melalui Jalan Tun Razak dan Lebuh Raya Max daripada KLIA. Affin Bank TRX dijangka siap pada akhir 2020 dan akan menjadi bangunan ke-31 tertinggi di Malaysia. 31 ya. 8. Lucentia Residences. Apa ni? Lucentia Residences. Okey. Lucentia Residences adalah menara kediaman yang terdiri daripada dua menara dengan 47 tingkat dan 35 tingkat. Menara 47 tingkat itu berketinggian 233.8 meter. Ia merupakan projek kediaman pertama untuk projek fasa 1 pembangunan bercampur Bukit Bintang City Centre BBCC. Projek BBCC ini terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur di atas bekas tapak penjara Pudu yang telah tumbang menyembah bumi pada 2012. Penjara Pudu je ya. Ia dibangunkan dengan usaha sama Uda Holdings Berhad, Eco World Development Group Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Lucentia Residences menyediakan 666 apartmen servis dengan pelbagai kemudahan dan ameniti menarik kepada penghuninya. Rekaan bangunan ini dihasilkan oleh GDP Architects sendirian Berhad yang mendapat inspirasi daripada tanglung kertas tradisional Jepun. Lucentia Residences dan projek fasa 1 BBCC dijangka siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-29 tertinggi di Malaysia. 29 ya. 7. Permata Sapura. Permata Sapura. KLCC adalah wah, ini keren je. Bercampur yang menempatkan pejabat, pusat konvensyen dan podium peruncitan. Tinggi banget ini. Bangunan 53 tingkat ini berketinggian 53 252.5 meter. Projek ini adalah usaha sama Sapura Resources Berhad dengan KLCC Holdings sendirian Berhad. Permata Sapura ini terletak di dalam pekarangan KLCC sementara dibangun ya untuk diintegrasikan dengan Kuala Lumpur Convention Centre yang sedia ada. Ia bakal menjadi antara pusat konvensyen yang paling canggih di Asia Timur. Seni bina menara kaca yang elegan dan lebar ini direka oleh arkitek dari Amerika Syarikat, Arkitektonika. Reka bentuknya diilhamkan sempena bentuk Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara. Ia dijangka siap pada 2021 dan akan menjadi bangunan ke-20 tertinggi di Malaysia. Ke-20, okey. 6. 8 Conley. 8 Conley merangkumi 3 menara yang mempunyai ketinggian berbeza dengan 57, 68 dan 72 tingkat. Ada 3 ya. Menara berketinggian 308 meter. Ia terletak di Jalan Conley, Kuala Lumpur dan dibangunkan oleh pemaju tempatan KSK Land. Ia berperanan sebagai kompleks yang menempatkan pusat membeli belah, sebuah menara hotel Kempinski dan 2 buah menara kediaman U8. Bangunan ini pernah menimbulkan panik dan huru-hara di kalangan netizen dan penduduk setempat suatu ketika dahulu apabila gambar bangunan ini yang masih dalam pembinaan tular di media sosial kerana ramai menyangka bangunan ini mahu runtuh. Padahal, ia sememangnya adalah rekaan bangunan itu sendiri dengan struktur yang condong dan membengkok jika dilihat dari sudut-sudut tertentu. Emang miring je ya. Hud Bakar dari RSP Architects sendirian Berhad,
Rekaan itu diambil sempena karakter tulisan Cina nombor 8 yang berbentuk seperti dua garisan lengkung yang merapat. Nombor 8 dianggap sebagai nombor bertuah dalam budaya masyarakat Cina. Bentuk spiral dua menara yang merapat ini juga mengambil ilham daripada konsep yin dan yang membawa maksud keseimbangan. Apabila siap pada akhir 2020, ia bakal menjadi bangunan ke-11 tertinggi di Malaysia selain menjadi bangunan kediaman berkebas spiral yang tertinggi di dunia. 5. M101 Skywheel. Mungkin ini adalah antara binaan yang paling ikonik yang pernah wujud di Malaysia maupun di planet bumi ini. Kerana bangunan ini menampilkan sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelum ini, iaitu roda Ferris diletakkan di atas sebuah bangunan pencakar langit setinggi 220 meter. Lantas, menjadikannya sebagai roda Ferris pertama di dunia yang terletak jauh di udara. Pertama kali di dunia. Permukaan roda Ferris berdiameter 60 meter ini ditampilkan dengan skrin LED berdefinisi tinggi yang mampu dilihat dari jarak jauh. Roda Ferris ini tidaklah bersendirian kerana ia diapit oleh dua buah bangunan berkembar 78 tingkat dengan ketinggian 316.6 meter. Ia bakal berdiri megah di lorong Uda Kampung Baru, Kuala Lumpur dan pastinya akan menjadi salah satu tarikan ikonik di kawasan sekitar KLCC. Secara keseluruhan, ia adalah projek semua dalam satu di mana ia juga menempatkan kediaman, pejabat serta pusat membeli belah Sky Mall di tingkat 48 hingga ke tingkat 52, menjadikannya sebagai pusat membeli belah tertinggi di dunia. Ia juga menawarkan Hotel Planet Hollywood yang pertama di Asia. Rekaan seni bina bangunan ini dihasilkan oleh arkitek tempatan Veritas Design Group dan konsepnya dihasilkan oleh studio FA Porsche. Bentuknya adalah berdasarkan abjad M101. Oh ya, benar banget ya. Skema warna yang digunakan iaitu merah dan hitam adalah simbol keberanian dan kelantangan. Namun, dengan warnanya yang gelap dan suram sebegitu, ia kelihatan tidak ubah seperti sebuah markas golongan penjahat dan supervillains di dalam filem-filem Hollywood. M101 Skywheel bakal siap pada 2022 dan akan menjadi bangunan ke-9 tertinggi di Malaysia. Oh, gila itu. Keren banget ya. Coming soon. Yang empat, ABN Bukit Bintang. ABN Selain dari Bukit projek Bintang. BBCC yang bakal mewarnai dan memeriahkan lagi Bukit Bintang yang selaku syurga membeli belah di ibu kota, sebuah lagi projek menara super tall bakal menghiasi latar langit di kawasan ini. Ia adalah IBN Bukit Bintang yang merupakan sebuah projek pembangunan bercampur yang menempatkan kediaman servis dan hotel 68 tingkat dengan ketinggian 330 meter. 300. Lokasinya terletak di Jalan Berangan. 30 Bukit Bintang yang berjarak hanya 300 meter dari pusat membeli belah pavilion dan 1 kilometer dari menara berkembar Petronas. Oh, dekat dari Petronas ya. Projek IBN Bukit Bintang ini adalah usaha sama IBN Corp dan pemilik tanah KKH Pavilion Development Sendirian Berhad. Seni bina menara ini dihasilkan oleh firma arkitek dari Singapura, Cube Architects Private Limited. Ia menawarkan 339 unit kediaman pintar dan 268 bilik hotel bertaraf 5 bintang. Terdapat kolam renang infinity pada tingkat 51 menara ini, lantas menjadikannya sebagai kolam renang infinity tertinggi di dunia pada ketinggian 250 meter. Ia lebih tinggi berbanding kolam renang infinity Marina Bay Sands di Singapura yang berketinggian 200 meter. IBN Bukit Bintang dijangka beroperasi sepenuhnya pada Oktober 2023 Keren banget ya. menjadi bangunan ke-8 tertinggi dan menara kediaman yang tertinggi di Malaysia. 3. Menara Oxley. Menara Oxley ya. Menara Oxley yang terletak di Jalan Ampang merupakan sebuah projek pembangunan bercampur Oxley yang terdiri dari 3 menara dengan ketinggian berbeza dengan 29, 49 dan 79 tingkat. Oh, ada 3. Menara 79 tingkat tertingginya itu berketinggian 341.2 meter. Ia merangkumi Hotel 5 Bintang Jumeirah, kediaman servis Jumeirah dan Sofitel, pejabat grade A dan podium peruncitan. Bangunan ini dibangunkan oleh Oxley Holdings Limited yang berasal dari Singapura. Rekaannya pula dihasilkan oleh arkitek tempatan Veritas Design Group. Ngeri. Fasadnya diinspirasikan daripada motif tenunan songket tradisional Malaysia
Oh, Terdapat 2 okey. dek langit disediakan untuk mereka yang mendiami menara ini dan terdapat juga 2 dek langit yang boleh dikunjungi oleh orang awam pada atas bumbung 2 menara. Wah, ini keren nih. Ia Orang dijangka awam siap pada bisa suku ketiga 2022 dan bakal menjadi bangunan menjangkau ini ke-7 ya. tertinggi di Malaysia. Ketujuh. Oh my god. 2. Coronation Square. Coronation Square merupakan sebuah projek mercu tanda ikonik di selatan tanah air yang bertujuan untuk mentransformasikan Johor Bahru sebagai sebuah bandar metropolis. Ia adalah komponen utama kepada Ibrahim International Business District IIBD yang bakal menjadi segitiga emas Johor Bahru selain menjadi pusat perdagangan bertaraf dunia. Projek pembangunan bercampur Coronation Square menempatkan 6 menara tinggi yang merangkumi suite perubatan, blok pangsapuri perkhidmatan, hotel, podium peruncitan serta sebuah menara pejabat 78 tingkat dengan ketinggian Oh, banyak ini 370 bangunannya, meter. cuy. Oh my god. Ia 30. dibangunkan oleh Coronet Property Sendirian Berhad dan ia dinamakan sempena pertabalan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor pada 23 Mac 2015 yang lalu. Coronation Square dijangka siap pada 2023 dan menara pejabat Coronation Square itu bakal menjadi menara supertol pertama negara di luar Bandaraya Kuala Lumpur dan bakal menjadi bangunan kelima tertinggi di Malaysia. Kelima ini. 1. Merdeka 118. Merdeka 118. Merdeka Okey. 118 adalah sebuah menara berkelanjutan milik baru Malaysia dengan 118 tingkat dan ketinggian minimum 635 meter. Oh my god. Ia bakal menjadi bangunan tertinggi di Malaysia, tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia, hanya di belakang Burj Khalifa Dubai. Ia juga bakal menyandang rekod sebagai bangunan pertama di Asia Tenggara yang mencapai 100 tingkat dan bangunan pertama dengan struktur ketinggian yang mencecah paras 600 meter. 100. Projek Merdeka 118 ini adalah sebuah pembangunan bercampur yang menempatkan pejabat Grade A, Hotel 5 Bintang Park Hyatt, kediaman dan pusat peruncitan. Ia dibangunkan Gila oleh ni. PNB Merdeka Ventures Sendirian Berhad iaitu anak syarikat kepada Permodalan Nasional Berhad PNB. Menara ini terletak di antara Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Oh, Antara tarikan dekat dari utama pada stadium, Menara cuy. Merdeka 118 ini adalah lift panel kaca yang membawa pengunjung bergerak naik ke paras setengah kilometer di udara. Oh, ngeri sambil banget melihat ini. Suasana di luar. Bisa melihat suasana di Di luar. tingkat teratas, terdapat anjung tinjau 2 tingkat disediakan untuk pengunjung menikmati pemandangan 360 darjah ibu kota. Menara ini direka oleh arkitek terulung dari Australia, Fender Katsalidis. Keunikan seni bina menara ini Wah, diterjemahkan tinggi melalui banget, reka cuy. bentuknya yang mencerminkan imej ikonik almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sewaktu beliau Okey, mengangkat tangan ke udara oh. melaungkan kalimat merdeka. Merdeka! Merdeka! Selain itu, elemen tradisional Melayu turut diterapkan melalui tapak asas menara ini yang berbentuk berlian yang diambil dari motif corak songket. Bentuk-bentuk segitiga pada fasad kristal menara ini pula melambangkan rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang yang bersatu dalam pembentukan aspirasi nasional. Setakat awal Mei 2020, Merdeka 118 sudah 50% siap dan telah mencapai 111 tingkat. Ia dijangka siap pada 2021 dan seterusnya merubah latar langit Bandaraya Kuala Lumpur buat selama-lamanya. Selain daripada senarai ini, terdapat beberapa lagi pencakar langit tinggi yang lain namun masih dalam proses perancangan. Antaranya ialah Fairmont Raffles KLCC, Gila Menara sih. Jewel ICT Shah Alam, Menara Mercu Tanda BBCC, Menara Mercu Tanda Nazar di KL Metropolis dan Menara M. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. Okey. Okey, gila sih cuy ya. Saya nggak kebayang aja cuy kalau semua bangunan tadi itu sudah berdiri di Malaysia cuy. Jadi kita jalan-jalan ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia tuh tinggal menongak kayak gini cuy.
yang kita lihat itu bangunan-bangunan tinggi itu. Yang pertama tadi itu gila, saya nggak kebayang aja cuy. Dan yang membuat saya itu kagum ya, dalam rancangan-rancangan atau pembuatannya itu ada unsur ininya cuy, unsur budaya dimasukkan ke dalam desainnya cuy ya. Ke dalam desainnya unsur budaya, unsur sejarah. Contoh yang bangunannya yang berbentuk tanda apa tadi? Saya lupa cuy. Pokoknya tentang sejarah. Itu keren banget. Temanya itu apa ya? Menggambarkan Melayu banget gitu ya. Keren banget, gila. Saya menonton video ini tuh dari tadi tuh kayak kayak heran terus gitu cuy. Gila sih. Ya saya harap sih Indonesia juga bisa membangun menara yang seperti ini ya. Ya secepatnya lah ya. Dan sebelum kita pamit, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu memberikan saya support atau video-video seperti ini ya. Supaya saya lebih saya lebih mengetahui banyak tentang apa yang belum saya tahu di Malaysia cuy. Contoh yang kita lihat sekarang ini adalah pembangunannya. Saya tertarik dengan sejarahnya, komediannya, pokoknya banyak banget yang mesti saya harus tahu. Membuat saya itu lebih terpacu lagi bagaimana caranya saya bisa jalan-jalan ke sana cuy. Gila sih. Oke, terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan kalau punya video-video menarik lagi tentang sejarah pembangunan seperti ini, pokoknya yang membuat kita itu wow, silahkan komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya. Dan mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Dan thank you next. Bye.